Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam Jumaat yang barakah ini bersiaran bersama dengan kami, saya Ustazah Asmat binti Harun dan Encik nama siapa ya? Tengku Fazli bin Tengku Yahya. Subhanallah, indah sekali nama Encik. Macam pernah ku dengar. Subhanallah, Encik dah kahwin belum? Alhamdulillah sudah. Dah kahwin. Berapa orang isteri? Seorang. Seorang. Baru. Masya-Allah. Nama isteri Encik siapa? Apa ya? Siapa? Asma binti Harun. Masya-Allah. Saya kenal tak orangnya? Salah nama. Oh, betul lah, saya lah. Saya lah Asad binti Harun. Masya-Allah. Berapa orang anak Encik? Alhamdulillah 7 orang anak. Subhanallah. Sama lah kita. Sama. Ya. Nama isi Encik tu sama dengan saya. Dan nama Encik sama dengan nama suami saya. Masya-Allah. Anak kita pun sama. 7 orang. Subhanallah. Alhamdulillah. Masya-Allah. Jadi pada malam yang barakah ini sebenarnya saya akan interview Encik nama siapa tadi? Tengku. Tengku Fazli. Masya-Allah tuan-tuan puan-puan sekalian, saya kira kebanyakan kita kenal. Saya Ustazah Asma dan suami saya Encik Tengku Fazli. Masya-Allah. Sebenarnya kami sedang meniti hari bersejarah dalam usia dalam hidup kami, dalam usia perkahwinan kami, pernikahan kami. InsyaAllah maksudnya malam ini adalah ulang tahun pernikahan. Ulang tahun pernikahan kami yang ke-15. Betul ke Encik? 15. Maksudnya 5 tahun, 5 tahun, 15 tahun. 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Alhamdulillah, subhanallah. Setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari inilah, maksudnya hari Jumaat, kita dah masuk ke hari Jumaat, merupakan sambutan, bukan sambutan lah, kami meraihkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala ulang tahun pernikahan yang ke-15. Masya-Allah. Jadi Encik, boleh saya tanya beberapa soalan? Boleh ya? Okey. Baiklah. 15 tahun yang lepas kan, sebelum muncul seorang wanita yang bernama Asma binti Harun, sebelum tu Encik ada mana-mana wanita yang lain tak dalam hidup Encik? Alhamdulillah ada seorang yang cukup istimewa. Ibu saya. Okey, subhanallah. Dah boleh teka dah sebenarnya. Jawapan tu tak sesuai. Okey, subhanallah. Tak ada. Sebab kita dah siasat dah. Okey, subhanallah. Soalan seterusnya Encik, bagaimana Encik berjaya mengorati Asma Harun? Masya-Allah, susahnya soalan. Encik jawab Encik. Alhamdulillah, pertama-tamanya syukur kita kepada Allah lah yang mempertemukan kita pada malam ini. Menjawab kepada soalan tu dalam masa 2 minit. InsyaAllah perkenalan bermula apabila kita ada rasa ingin berkenalan dengan Ustaz lah, macam tu lah. Ada rasa ingin berkenalan. Jadi adalah caranya yang dibuat tu, tapi yang membuatkan Ustaz terkejut dan tidak bersedia. Dan sedikit maklumat yang diketahui oleh saya melalui adik lah, menggambarkan kebaikan budi pekerti siapa dia Ustazah Asma binti Harun ni, dengan kepimpinannya ketika itu, dengan itu kecantikan. Oh, tidak diceritakan lah. Tidak diceritakan lah. Jadi ada rasa sikap ingin berkenalan tu, lalu saya berkenalan lah dengan cara yang kita akan terangkan melalui novel kita nanti, insyaAllah. InsyaAllah. Itu saja. Encik dapat nombor? Dalam proses, insyaAllah akan terlihat. Subhanallah. Encik tak ada soalan untuk saya?
Belum lagi. Oh, belum ada soalan. Sebenarnya karakter kami ni agak berbeza lah. Encik suami ni seorang yang agak pendiam, pemalu, dan saya sebaliknya lah. Bukanlah saya sampai tak tahu malu ya. Masya Allah, Allahu Akbar. Bersyukur kan Allah temukan kita pada lebih kurang 16 tahun yang lepas. Masya Allah. Cik cerita menu, cik fikir apa? Saya nak ceritakan beberapa pengalaman yang manis. Beberapa pengalaman yang insya-Allah sebagaimana encik suami sebutkan tadi, kita akan kita dalam proses menyiapkan satu novel Islami lah insya-Allah. Dan novel itu mudah-mudahan menjadi satu panduan juga kepada remaja hari ini bagaimana untuk menguruskan cinta dan hukum hakam yang berkaitan, dan bagaimana menguruskan selepas tempoh pertunangan, dan bagaimana ujian dan cabaran tempoh pertunangan dan sebagainya. Ya encik, betul. InsyaAllah. Okey, jadi antara kenangan manis saya, satu ketika persetujuan kita ni bila nak pergi kepada peringkat yang lebih serius. Pada peringkat awal keluarga, maksudnya keluarga tidak kurang bersetuju. Ada beberapa faktor kurang bersetuju. Sebenarnya ibu ayah saya masa tu tak kenal pun encik suami, dan saya sendiri pun tak kenal. Saya sendiri tak tahu nama, dan saya sendiri tak tahu bagaimana orangnya, memang tak kenal langsung. Jadi kebetulan ketika itu saya dah habis di Kuza dan nak sambung pengajian di Universiti Al-Azhar Mesir. Jadi ibu bapa kata tangguhkan dululah, jangan nak fikir lagi lah, jangan itulah, jangan inilah. Kemudian lelaki yang bernama Tengku Fazli binti Kuyahya ni masa tu sedang buat master di UTM. Dia naik bas daripada Johor Bahru, UTM Johor Bahru. Kemudian seorang diri dia datang ke rumah. Ingat lagi waktu pagi tu, seorang diri datang rumah, datang jumpa ibu dan ayah saya. Sebenarnya masa tu apakah kekuatan encik? Dan kami tak pernah kenal, kami tak pernah jumpa. Dan nantilah kita akan baca macam mana boleh berlaku keadaan begitu, dan saya tak tahu pun nama. Tapi encik macam mana boleh nekat datang nak jumpa mak ayah saya masa tu seorang-seorang, masih lagi student, daripada Johor turun, maksudnya naik bas turun ke Terengganu, lepas tu datang ke rumah berhadapan dengan ibu dan ayah. Masa tu apa yang membuatkan encik nekat tu? Mimpi saya akan berkahwin dengan seorang yang terkenal. Ya betul cik. Serius ni ramai orang tengok ni. Tiba-tiba tak pernah dengar cerita ni, mimpi ke apa ni. Apa yang memberi kekuatan masa tu? Tak adalah. Sedikit sebanyak adalah melalui perkenalan yang sedikit singkat tu. Menampakkan karakter ustazah yang tegas, yang baik, yang siqah. Bukan garang. Yang garang tu lah, tegas lah garang. Yang tu lah sedikit banyak memikatnya lah kata. Jadi ada kekuatan di situ. Ada rasa macam keserasian. Ada rasa betul lah rasanya macam inilah kata Amboi. Masa tak ada lagi imam makmum kan? Tak ada lagi. Tak ada lagi. Okey. Okey, lepas tu antara soalan yang lucu suami saya pada ibu dan pada ayah lah. Cik suami bertanya, "Pak cik, saya lulus tak?" Macam tu, macam pergi interview. Subhanallah. Dan itulah kali pertama saya berjumpa dengan beliau. Kali pertama di hadapan ibu dan ayah. Subhanallah. Kemudian dipermudahkan begitu begini. Dan satu lagi cerita yang pada hari pernikahan. Sebab ibu dan ayah saya ni dia letak berpersyarat. Saya anak yang pertama masa tu, maksudnya disunting macam tu lah kan. Bila dekat nak nikah, ibu ayah bagi syarat. Nak sederhana, kemudian hantaran semua tak nak nampak, mesti dalam bungkus. Maksudnya bungkus, lepas tu bawa dalam paper bag, tak nak berdulang apa semua. Sebab niat nak bagi hadiah, jadi betul-betul jadi. Jadi ada berpersyarat lah yang ibu ayah bagi ni kan. Ibu ayah, mak ayah saya lah bagi kan. Kemudian subhanallah pada hari pernikahan ni, bila rombongan lelaki datang, rombongan lelaki sampai, memang betul-betul rombongan saja. Hantaran langsung tak nampak. Memang diorang datang betul-betul tangan kosong,
pengantin ni lah datang sengih-sengih. Masa tu tak akad nikah lagi lah, sebab kita akad nikah pagi, lepas tu terus je majlis. Daripada jauh nampak rombongan tu jalan melenggang kangkung kan. Jalan gitu je. Rupanya hantaran tertinggal. Dan tempat kami jauh. Kalau nak patah balik memang akad nikah lambat lah. Sebab Ustaz di Besut, saya di Kuala Terengganu. Subhanallah, saya rasa macam aduh sedihnya, mari tangan kosong. Memang hantaran semua tertinggal. Diorang dah ready dah, tapi ada cerita macam mana orang yang bawa hantaran tu boleh tertinggal lah pula. Akhirnya memang saya lepas tu pergi ambil sendirilah dekat rumah mertua. Jadi hari tu kan kadang-kadang saudara mara datang, maknanya hadiah pihak lelaki tertinggal. Itulah. Subhanallah kan. Mudah sangat encik ya. Sampai hati buat macam tu. Okey. Jadi encik pula ada pengalaman yang manis tak? Ke pahit semua? Okey, insya-Allah. Berkenaan dengan cerita tadi tu memang betul lah. Bila orang Batu Enam ni menyambut kami dengan senyuman, menyambut dengan salam, menyambut kami semua dengan salam dan senyuman, kami rasa terharu dan juga membalas dengan senyuman. Tapi senyuman orang tak bawa hantaran. Orang lain ni macam mana perasaan dia tu? Senyuman yang tidak membawa hantaran. Memang semuanya kecoh sekejap masa tu sebelum itu. Tapi alhamdulillah, yang penting dapat akad nikah jugalah. Itu jadi alhamdulillah. Tidak ada pengalaman pahit lah. Cuma bila kita dah melafazkan ikatan tu, melafazkan ikatan yang sah tu, akad nikah tu semua jadi satu kekuatan lah. Sebab semua dah menjadi satu hubungan yang halal dalam semua sudut lah. Kalau kita kata sebelum ini ada batasannya, sekini kita dah kahwin, kita dah akad nikah tu, kita dah rasa meletakkan satu tanggungjawab. Sebagaimana ketika itu ingat lagi arwah ayah sebagai yang wali ketika tu memegang tangan kita, dah sejuk apa semua kan. Dia dah pesan panjang-panjang ceramah dia masa tu untuk khutbah nikah tu, panjang dia. Antara pesanannya kita ingat kita bertanggungjawab, memegang amanah dan sebagainya, dan kemudian apa-apa berlaku pun kena hadapi bersama. Jadi kita pegang kata-kata tu, alhamdulillah sampai sekarang pun kita ingat kata-kata itu, dan insya-Allah lah kita rasa lebih yakinlah setelah melayari bahtera kehidupan ni, rumah tangga 15 tahun, alhamdulillah. Tadi semuanya dipandu, insya-Allah dipandu dengan Al-Quran dan Sunnah, insya-Allah. Okey, subhanallah, Allahu akbar. Muslimin-muslimat sekalian, masya-Allah. 15 tahun mungkinlah bagi setengah orang tempoh yang baru singkat, bagi orang yang dah lebih lama. Bagi orang yang baru melayani rumah tangga mungkin 15 tahun tempoh yang lama. Dan 15 tahun ni bukan semuanya manis-manis belaka kan. Ujian, cabaran, pahit, air mata, ketawa gembira itu bersilih ganti. Jadi itulah yang mewarnai sebuah rumah tangga. Masya-Allah, kami juga bermula dengan kehidupan yang sukar, susah. Peringkat awal sebab Ustaz masih belajar dan saya pun tak bekerja, kita melayani rumah tangga. Masa tu makan nasi kicap tu biasalah. Lepas tu kita kutip duit shilling. Dan makanan special masa awal pernikahan tu adalah apa dia? Laksa Penang. Masa tu di UTM Skudai. Dan kami anak-anak ada motor, kami tak mampu pun nak beli mesin basuh, sampailah bersalin anak pertama. Maksud kami menempuh balik kampung, naik bas apa semua. Lepas tu kerja tu macam-macam kerja juga. Peringkat awal jual pasar malam lah, macam-macam lah juga. Berpindah randah rumah, kena orang suruh keluar daripada rumah. Sebab kita menyewa sampai 7 rumah lah kita pindah, sehingga kita mampu beli rumah yang rumah kedua. Bukan rumah second hand. Macam tu lah. Jadi subhanallah, Allahu akbar. Walau bagaimanapun setiap anak tu memang ada rezeki masing-masing kan. Kita yakin bahawa setiap anak tu ada rezeki masing-masing, masya-Allah. Tapi dia bermula dengan kisah yang kata kisah permulaan anak ni ada cerita juga ni. Tadi pasal motor lah, ke mana dia ke kuliah petang-petang bersama-sama, ke pasar bersama-sama beli barang kan. Lepas tu kemudian ke masjid bersama-sama dulu, romantik kan. Rapat dulu. Sekarang dah jauh dah naik kereta ni. Bukan macam dulu. Berkenaan dengan anak tu ada kisah dia.
setelah di sana juga kita lihat satu pengalaman bila mana memulakan perkahwinan dengan sederhana ni. Kalau kita ingat balik, mesin basuh tu kita dapat setelah anak pertama. Masya Allah. Bagusnya ustazah dulu ni memang wanita kental, basuh baju hari-hari guna tangan je hari-hari. Masya Allah. Sampailah anak pertama. Masya Allah. Okey. Sebab apa? Sebab orang dah guna mesin basuh dah. Sebab dulu dia kata depan mak mentua saya selepas bertunang, dia kata apa? Jangan kata dia kagum dengan saya sebab saya kata saya tak mampu memberi kemewahan, tetapi saya mampu memberi kebahagiaan insya-Allah. Jadi dia berkata okey, alhamdulillah, dia rasa bersyukur dengan kata-kata itu dan dia tidak mengimpikan kemewahan. Saya takut dengan kemewahan itu akan menjatuhkan dia. Dia gerung dengan kemewahan. InsyaAllah alhamdulillah benda itu terbukti. Kesepah kahwin, dan sehingga anak pertama kita lihat bagaimana pengalaman memang pahit lah ketika itu, bila mana daripada bermula pada jam 12 hingga subuh, seingat saya lah, ustazah menahan kesakitan, menjerit juga masa tu ni, menahan kesakitan. Pengalaman bila mana bukaan yang tidak bersedia bayi untuk keluar, dipecahkan air ketuban terlalu awal, menyebabkan sakit ketuban darah tak bayi tak keluar, tak nak keluar lagi, tak ready nak keluar, dan terpaksa menahan kesakitan selama lebih kurang 6 jam. So hampir subuh tu baru, azan subuh tu baru keluar Tengku Atikah. Masya Allah. Itu pengalaman yang pertama. Ingatkan lepas tu dah fobia anak untuk kedua, tetapi bila melihat Atikah dah besar, dia rasa fitrah keibuan, fitrah wanita itu, dia lihat Atikah dah besar, dia pun rindu untuk mendapat bayi yang kedua. Jadi selepas itu alhamdulillah 6 kali bertaruh nyawa untuk anak-anak, dan terus sampailah Tengku Fatimah. Tengku Fatimah tu pun ada cerita dia. Doktor mengesyorkan tidak boleh, tidak usahlah nak mengandung lagi, sebab rahim dah bocor dan terlekat pada uri, dan hampir-hampir rahim dipotong ketika operation untuk mengeluarkan Tengku Fatimah tu. Alhamdulillah 7 orang, alhamdulillah, setelah 15 tahun melayari perkahwinan, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Itulah sedikit sebanyak perkongsian tentang kami sebagai ulang tahun pernikahan kami yang ke-15. Mohon doakan ya sahabat-sahabat semua agar pernikahan ini Allah redha, Allah rahmati, Allah jaga, selamat daripada gangguan manusia berniat jahat, selamat daripada gangguan jin dan syaitan. Kita bersatu sampai ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, sampai hujung nyawa, sampai ke syurga. Amin. Itulah yang kita harapkan. Dan kita mendoakan juga kepada semua kan, sahabat-sahabat yang masih belum bertemu dengan jodoh, sama ada yang perempuan ataupun lelaki yang sedang menonton, mudah-mudahan Allah kurniakan kalian suami yang saleh dan juga isteri yang salehah, zuriat keturunan yang saleh-salehah. Kita mendoakan rezeki kita di dunia ni Allah bagi berbeza-beza. Ada orang rezeki rumah tangga dia dapat bahagia, ada orang rezeki tak berumah tangga tapi dia juga bahagia. Ada orang diuji dengan jalan melalui perkahwinan, diberikan pasangan yang menzalimi dirinya. Ada orang melalui kesorangan dia juga menderita. Jadi Allahu Akbar, jalan cerita kita berbeza tapi tempat tuju kita sama, iaitu ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Semua yang kita rasa kekurangan di dunia, Allah akan sempurnakan di akhirat. Mudah-mudahan kita tetap kekal redha, bersangka baik dengan Allah dan sebagainya. Masya Allah. Cik Tengku ada nak bagi apa-apa ucapan sempena ulang tahun pernikahan yang ke-15? Silakan. Masya Allah. Kalau kita dengar lagu Hijaz tadi kan, kau pemasuri hatiku, nyanyi sikit. Tak boleh lah, nanti habis. Di dunia ini engkau penghibur kan. Jadi dalam lirik juga berkata, ada kata-kata yang indah, antaranya lah malumu berhikmah, katamu berhikmah, malumu berhias. Itulah antara ciri-ciri yang ada pada Ustaz dulu yang memikat hati walaupun tak pernah bertemu. Kemudian satu anugerah Allah berikan adalah dapat berkenalan dengan ustazah, dan kemudian dalam lirik lagi tadi ada kata kau hadiahkan ku
Ni cahaya hati kan, alhamdulillah 7 orang insya-Allah. Semoga ikatan ini terus berkekalan untuk selama-lamanya, kerana insya-Allah ustazah adalah isteri yang pertama dan selamanya insya-Allah. Dan semoga berkekalan lah sehingga akhirnya insya-Allah di jalan dakwah ini semoga terus kukuh meneruskan menyebarkan kata-kata yang indah untuk semua, dan kata-kata itu sampai ke dalam jiwa yang mendengarnya, dan insya-Allah kata-kata yang jatuh ke hati itu memberi titik perubahan untuk menjadi lebih baik sebagai isteri, sebagai anak, dan juga mungkin sebagai suami, sebagai anak, dan juga sebagai pemimpin insya-Allah. Indah. Namun ada satu yang saya ingin kongsikan adalah mengenali ustazah ni sebenarnya tidak sebagaimana semua orang kenal. Okey, ada banyak keistimewaan, mungkin kelemahan juga ada, kekurangan ada. Yang mana mungkin saya boleh kongsikan dalam satu tulisan saya lah nanti, tulisan saya insya-Allah saya cuba siapkan dalam tajuk mungkin mengenali Ustazah Asma Harun lah insya-Allah. Antaranya adalah contoh kekentalan dia tunjuk adalah bagaimana setelah operate pembedahan kecil yang dilakukan di hospital swasta. Okey, selepas operate tu dalam pukul 6 hampir pukul 7 siap, kemudian dia bertekad nak ke Perak menaiki arus. Masya Allah. Saya ketika itu memang tidak dapat mengiringinya ke Perak, tetapi dia bersama dengan PA dia ketika itu naik arus. Kalau kita tahulah kereta arus bagaimana, selepas operate berehat cuma setengah jam, tak sampai sejam, terus bertolak ke Perak dalam pukul 8 tak silap saya. Sebab apa dia kata, walaupun dia pujuk oleh saya, kata janganlah, boleh cancel, boleh batalkan, boleh tangguhkan, buat lain kali. Tapi dia dibalas baliknya, dah lama orang tunggu, dah ramai yang menanti kedatangan dia, nak berjumpa dengan dia, nak mendengar nasihat dia. Lalu bertolaklah mereka berdua pada malam tersebut. Kemudian pagi esoknya berceramah dalam keadaan berdiri, tak boleh duduk. Jadi dia punya semangat tu 2 jam dia berdiri tanpa orang semua tahu. Tapi saya tahu, dan saya boleh merasakan kesakitan dia tu dialami sepanjang tu. Sebab apa, benda tu baru selepas, tak sampai sejam operate, membuang sesuatu, kemudian terus bergerak ke Perak. Itu satu cerita yang mana orang tak tahu, tapi saya tahu. Nanti saya akan berkongsi dengan semua lah insya-Allah. Itu satu cerita. Begitu juga dengan cerita-cerita ke Pantai Timur, cerita ke utara, cerita penubuhan galeri ini, cerita dengan konflik dengan masyarakat, cerita konflik dari dalaman dengan anak-anak, konflik dengan suami. Mungkin saya boleh kongsikan bagaimana kami menghadapinya bersama-sama. Dalam saat begitu bagaimana kami mengharmonikan keadaan. InsyaAllah yang itu saya boleh kongsikan nantilah. Saya cuba untuk berkongsi dari pandangan saya lah yang lebih rapat dengannya, yang mana dalam dirinya cuma ada dakwah, maknanya nak menyampaikan walaupun dalam kepenatan yang pada mata kasar orang tidak nampak kepenatan itu, tetapi kita dapat bayangkan dan sudah bersama dengan dia ke mana-mana, kita tahu dia sebenarnya adalah dalam keadaan yang penat, letih dan memerlukan rehat. Tetapi demi menyampaikan sesuatu kepada umat, dia tekad. Sebab apa? Sebab ramai yang PM secara personal, banyak perubahan yang berlaku pada diri mereka. Yang email, yang tanya yang secara personal, masalah rumah tangga, yang peribadi dan macam-macam isu lah, macam-macam cabaran, ujian yang dihadapi oleh kenalan ataupun yang PM. Tapi semuanya cuba dijawab melalui ceramah. Dia kata ceramah itulah yang memotivasikan dirinya, sebab ramai yang memberi feedback yang positif kepada nasihat yang diberikan. Walaupun nampak ceramah itu kadang hampir sama, tetapi kekuatan mungkin datang dalam masa yang berbeza. Sebab itu kekuatan bila kita dah ulang-ulang menambahkan kefahaman kepada manusia untuk lebih kuat, lebih yakin untuk berubah. Okey, seperti kata Ustaz Parajuai, repetition is the mother of knowledge. Maknanya kita ulang-ulang, insya-Allah selama-lama kita makin faham, dan kita mampu untuk melangkah walaupun dalam keadaan keperitan.
Jadi insya-Allah inilah cuba satu benda yang kita rasa, saya pun juga bersyukur walaupun saya tidak pandai berkata-kata, tetapi saya dapat bersama sekurang-kurangnya memberi satu semangat, satu sokongan dan satu teman seperjalanan insya-Allah dalam menuju syurganya nantilah insya-Allah. Itu yang kita dambarkan. Jadi alhamdulillah lah, bersyukur juga saya bila mana berada di sisinya lah, dan insya-Allah didoakan Ustazah ni sentiasa sihat dan kuat dan terus istiqamah dalam menyampaikan walau dalam apa jua keadaan sekalipun insya-Allah. Allahu Akbar, subhanallah. Cik Suami, saya sebenarnya sangat terkejut dengan kata-kata yang dikeluarkan oleh Encik Suami. Saya sebenarnya tak sangka bahawasanya suami saya boleh bercakap begini pada malam ni. Dan kami tak rancang pun. Sebenarnya kami rancang lain tadi. Terus kita kata, kita kongsi sikit lah pada malam ni. Subhanallah, tuan-tuan puan-puan, apa yang tuan-tuan puan lihat pada diri saya pada saat ini, sebenarnya kekuatan yang sebenar itu sepanjang melalui tempoh pernikahan apa semua ni datangnya daripada Encik Suami sendiri. Beliau menerima saya dengan saya tidak ada apa-apa pun masa tu, kan, tak ada apa-apa, hanyalah Asma binti Harun, orang biasa saja. Masya Allah, bagaimana beliau menyokong setiap apa yang saya ingin lakukan. Beliau redha, beliau izinkan. Kemudian bayangkan bila kami ada anak-anak yang kecil apa semua, suami boleh menjaga semua anak tu walaupun tak ada siapa yang membantu. Kami tak ada pembantu di rumah. Selepas saya melahirkan anak ketujuh, dalam tempoh 40 hari saya dah keluar, dah pergi berceramah, dan suamilah yang jaga 7 orang anak. Saya bergerak dengan PA peringkat awal. 7 orang anak memang ditinggalkan pada ustaz lah, pada Encik Suami lah. Walaupun baby belum usia 2 bulan, suami boleh jaga 3 hari, 4 hari. Itu di antara kelebihan yang saya rasa bukan semua orang lelaki ada. Boleh menguruskan sampai, saya ingat arwah ayah saya selalu sebut, Asma, ayah pun tak boleh nak jaga anak macam Fazli jaga. Jagalah, jadilah isteri yang baik pada Fazli. Subhanallah, Allahu Akbar. Saya tengok bagaimana dia boleh menguruskan walaupun 6 orang, 7 orang anak. Saya kadang tinggal 3 hari 2 malam. Bayi yang masih sangat kecil, yang fragile lagi. Subhanallah. Susu, pamper semua, pergi sekolah, anak apa semua boleh diuruskan. Jadi sebenarnya kita Allah jodohkan untuk saling melengkapi. Saya takkan mampu pergi jauh, saya takkan mampu buat kerja dakwah, saya takkan mampu untuk menulis, saya takkan mampu untuk sambung belajar tanpa Allah kurniakan seorang suami yang sangat menyokong dan saling melengkapi. Dan saya terlalu banyak kekurangan tapi dia sentiasa memaafkan. Saya terlalu banyak aib tetapi dia sentiasa menyembunyikan. Dia membuka seluasnya pintu kemaafan untuk saya dan sentiasa memberi peluang walaupun tidak diminta. Subhanallah, terima kasih kerana terima saya seadanya. Selalu mendidik, menegur, memberi peringatan dan sebagainya. Masya Allah, Allahu Akbar. Walaupun suami saya bukanlah di kalangan berlatar belakang pengajar Islam, beliau adalah chemical engineering, seorang pensyarah dalam bidang kejuruteraan. Tapi kadang-kadang akhlak beliau tu, Allah subhanallah, bukan nak puji sangat, tiba-tiba macam nak puji pasangan dah pula kan. Bukan, maksudnya alhamdulillah, subhanallah, bukanlah kita kata kita ni sempurna, kekurangan kita sangat banyak, aib kita pun banyak kan. Tapi kita sama saling melengkapi, memaafkan, saling tegur menegur, ingat mengingat. Alhamdulillah. Masya Allah, Allahu Akbar. Terima kasih pada Encik Suami sekalian. Kami sekarang sedang berada di Galeri Ustazah Asma Harun. Diberi nama Galeri Ustazah Asma Harun sebenarnya hanya nama sajalah. Ia hak milik ramai orang. Hak milik kita bersama, hak milik dengan pekerja-pekerja, hak milik semua. Dan setelah mati mudah-mudahan galeri ini akan diteruskan. Jadi sempena ulang tahun pernikahan kami yang ke-15, kami menyambut kesyukuran dengan berkongsi dengan sahabat-sahabat semua. Semua produk di bawah Galeri Ustazah Asma Harun diberikan potongan 10%. 10% semua produk. Subhanallah. Jadi malam ni kita nak tengok apakah produk yang dimaksudkan.
Dan ini antara ikhtiar jihad ekonomi kami. Kami ada 36 orang staff, 36 orang pekerja, dan kami sama-sama mencari rezeki di sini. Jadi kami berkongsi rezeki bersama dengan 36 orang kaki tangan. Yang mana subhanallah, daripada hasil perniagaan inilah kami menggerakkan kerja-kerja dakwah dan juga kerja amal. Kita ada sahabat amal care, dan setiap jualan ini selain daripada untuk menampung bayaran gaji pekerja, sebab kita buat kerja dakwah sepenuh masa, bukannya part time ke apa. Jadi kita ada penggerak, sukarelawan, maksudnya kerja-kerja amal yang kita buat dibuat sepenuhnya. Jadi sebab itu kita boleh menggempurkan banyak kerja-kerja amal dan juga kerja dakwah. Jadi subhanallah, kami memikirkan untuk menjana kerja dakwah dan kerja amal ini bukan hanya dengan bergantung pada sumbangan orang ramai, tapi dengan jihad ekonomi. Kita umat Islam perlu ada jihad ekonomi yang kuat, yang kukuh, subhanallah. Dan perjalanan untuk jihad ekonomi ini pun bukan mudah. Subhanallah, bukan mudah. Aset yang kita ada, kita jual beberapa kenderaan, ya, banyak pengorbanan sebenarnya yang dilalui dalam tempoh untuk kita berada di tahap yang kita masih lagi bermula sebenarnya. Tapi terima kasih kepada banyak menyokong produk UAH Ustazah Asma Harun. Produk ini adalah gabungan usaha sama banyak pihak sebenarnya. Pihak unit penyidikan, pihak unit ekonomi, pihak unit kita ada bengkel jahit ke atas, kita ada Ustaz Hazmi Dimash. Nanti kita kenalkan, itu antara pengemudi jihad ekonomi kita, subhanallah. Anak-anak kami yang begitu kuat menyokong, dan tidak lupa ibu bapa kami yang tidak pernah berhenti berdoa. Mak saya Hajah Fikriah, bapa mertua, adik-beradik semua, masya-Allah, dan sahabat-sahabat yang banyak menyokong. Walaupun kadang-kadang mungkin anda membeli sebab anda berkenan, tetapi setiap pembelian itu ada satu pemberian yang berharga untuk kami. Sebab dengan 36 orang staf ni, kami menggempurkan kerja dakwah yang efisien, kerja dakwah yang secara profesional. Kami buat kerja dakwah ini bersungguh-sungguh, betul-betul, bukan sambil level, tidak. Kami nak sampai pada satu level dakwah ini diatur dengan profesional. Begitu juga dengan kerja amal, kerja kebajikan yang kita buat. Masya Allah, Allahu Akbar. Tetapi kita perlukan modal insan, dan modal insan ini perlukan juga modal untuk mereka meneruskan kehidupan keluarga, anak-anak. Jadi kami menyediakan gaji yang mencukupi, bukanlah mewah tapi sekadar mencukupi, ada EPS, SOSO dan sebagainya. Jadi kami tidak bergantung kepada sumbangan orang untuk survive. Walaupun jumlah gaji yang kita tanggung sebulan dalam 70,000, 60,000, 70,000, sebab staff tu dalam 36 orang. Subhanallah, alhamdulillah sampai sehingga hari ini kita boleh bertahan. Dan kami memang perit menempuh PKP apa semuanya. Ia sangat menjejaskan sebenarnya, tapi rezeki Allah itu tidak pernah putus. Subhanallah, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, sempena ulang tahun pernikahan kita yang ke-15, insya-Allah semua produk di bawah UAH ada potongan 10%. Jadi bersama dengan saya sehingga habis, sebab kita nak tunjuk secara laju-lajulah apa yang kita ada. Okey, pertama ini buku set eksklusif yang istimewa. Buku ni harganya RM150. Kita tahu ada 4 buah. Kalau kita tengok, ada 4 buah dengan kulit tebal. Dengan kulit tebal set eksklusif ni, ramai yang mencari sebenarnya set eksklusif ni. 4 buah buku, dan kita akan dapat buku percuma 1. Subhanallah. Dan ramai orang menjadikan buku ini sebagai satu hadiah daripada seorang isteri kepada suami, suami kepada isteri. Ada juga anak-anak berikan kepada ibu, adik-beradik, kawan-kawan sempena hari lahir, contohnya sempena ulang tahun pernikahan. Dan semakin ramai yang menjadikan set buku istimewa ini, subhanallah, berkulit tebal dengan perhiasan yang sangat indah. Ini adalah buku tulisan saya bersama dengan seorang penulis, Ustaz Dwi Switnyo, iaitu penulis terkenal di Indonesia. Kalau kita tengok buku ni, tersusun indah, berkulit tebal, finishing dia metalik, sangat indah, dan ia dalam sebuah gift box. Jadi sebab itu tak pelik ramai yang menjadikan buku ini, set ni, sebagai hantaran pernikahan dan juga hantaran pertunangan. Jadi ada ramai yang terutamanya hantaran pernikahan minta saya tuliskan sesuatu, saya akan tulis untuk pasangan tu, doa-doa, maksudnya autograf dan sebagainya.
Jadi alhamdulillah setakat yang saya mampu untuk meraihkan semua, saya cuba sedaya untuk sign autograf kepada siapa yang meminta. Masya Allah. Jadi buku ni, buku Syekh Eksklusif ini hanya boleh didapati dengan Ustazah Asma Harun saja, dengan kami saja. Tidak dijual di kedai buku dan sebagainya. Tapi untuk kulit nipis memang ada ramai ejen yang jual. Ini yang kulit nipis. Tapi ini yang kulit tebal special edition hanya dengan kami saja, Ustazah Asma Harun. Jadi 10% buku ini asalnya set ini 150 dengan finishing berkulit tebal dan sebagainya. Tetapi potongan 10% hanya 135. Jadi dia pengurangan RM15. Maksudnya grab lah. Dan tempoh sale ni sempena ulang tahun pernikahan ni hanya 3 hari saja. Jumaat, Sabtu, Ahad. Jumaat, Sabtu, Ahad. Jadi subhanallah, set ini harga sebenar 150, jadi pengurangan 135, RM15 jimat. Dan jarang sebenarnya kita turunkan harga ni. Jadi tapi kepada siapa yang kata Ustazah wajib beli 4-4 ke saya beli satu-satu, jawapannya boleh. Iaitu beli yang kulit nipis boleh saja dibeli berasingan. Masya Allah. Kemudian siapa yang datang ke Galeri Ustazah Asma, kita akan jumpa. Antaranya iaitu pengenalan buku. Saya nak juga yang buku Ustazah Hafizah Musa yang baru hantar tu. Okey, pengenalan rawatan Islam Ruqyah. Yang hari tu kita ada buat satu live bersama dengan Dr. Haji Muhammad Husaini Razali berkenaan dengan sihir. Buku beliau boleh didapati dengan kami dan kita boleh, semua ni boleh post. Semua ni kita boleh post. Kemudian kami juga menjadi ejen juga menjual tafsir Tok Guru ni Abdul Aziz. Tafsir 3 kul dan juga tafsir surah Al-Fatihah. Ini oleh Tuan Guru Haji Nikmat Abdul Aziz Nikmat almarhum. Ya, buku Sahabat Dunia Akhirat, Masya Allah, Subhanallah. Ini antara buku bestseller kami. Ini antara buku yang, jualan buku yang menggerakkan gerakan kerja dakwah dan kerja kebajikan kita. Sehingga kita boleh buat banyak program, banyak projek dan sebagainya. Okey, Alhamdulillah. Seterusnya buku Titian Akhir Zaman. Buku ini antara saya menyumbang sebahagian daripada artikel dalam buku ini. Titian Akhir Zaman adalah buku yang saya kira wajib dimiliki oleh setiap umat akhir zaman sebagai benteng kita menghadapi fitnah akhir zaman. Dalam buku ini diceritakan rentetan tanda-tanda akhir zaman, kiamat, kemudian nasihat Rasulullah SAW, para alim ulama untuk menghadapi fitnah akhir zaman. Ada buku dakwah penuh ukhuwah, saya juga menyumbang artikel dalam buku ini. Ini adalah buku himpunan tulisan para asatizah. Ustazah-ustazah menghimpunkan tulisan dalam satu buku dedikasi kepada almarhum Ustazah Syadia Abbas yang meninggal pada tahun ini dan tempoh PKP hari itu, sahabat saya. Dan ada satu buku yang sangat bagus, Qalbun Salim, Jiwa yang Selamat. Ini adalah oleh Ustaz Muhadir Haji Jol. Subhanallah, banyak kuliah pengajian saya yang berkitab menggunakan buku ni, Qalbun Salim, iaitu Jiwa yang Selamat. Masya Allah. Kemudian ada buku yang istimewa daripada Ustazah Hafizah Musa. Jadi semua buku yang kita sebutkan ni semua less 10%. Semua less 10%. Dan boleh je kita akan bagi harga yang package, maksudnya lagi banyak less bila beli banyak. Okey, doa mihrab. Doa mihrab Ustazah Nur Hafizah Musa. Doa mihrab Ustazah Nur Hafizah Musa. Satu himpunan doa-doa yang begitu indah untuk menjadi amalan seharian. Masya Allah. Kemudian ada lembaran juzuk cinta. Ini iaitu anak saudara Ustazah Hafizah Musa yang Insta famous tu, iaitu Furqan Fawaz. Dan Umi Anis itu ibu dia. Dan subhanallah, Sempena Maulidur Rasul, ada 3 buah buku yang sangat baik yang saya kerap gunakan akhir-akhir ni. Iaitu yang pertama, subhanallah, Asam Garam Rumah Tangga Rasulullah SAW. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, buku ni kalau beli 3, kita akan bagi percuma untuk kos pos. Percuma kos pos. Jadi kos pos sampai RM10 percuma. Subhanallah, buku ni yang warna purple ni, yang warna purple kebiruan ni, ia berkenaan dengan bagaimana Rasulullah menguruskan konflik rumah tangga. Kisah-kisah yang dibawakan dalam buku ini menurut riwayat yang sahih. Manakala buku yang warna merah ni, warna merah adalah satu buku yang mengumpulkan romantik dalam rumah tangga Rasulullah. Dan buku yang berwarna kuning ini adalah meriahnya rumah tangga Rasulullah, ceritakan tentang bagaimana Rasulullah dengan anak-anak, Rasulullah dengan bapa mertua, dengan menantu dan sebagainya. Subhanallah, antara buku yang saya sangat jatuh cinta. Bukan saya kata buku yang lain tu tak bagus, tetapi buku ini akan membuatkan kita
ketawa, membuatkan kita tersenyum, dan kita juga boleh menangis. Sebab kita akan mengenali dan jatuh cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkali-kali. Setiap kali kita membaca setiap kisah yang terkandung dalam 3 buah buku ini, kita akan jatuh cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para isteri, para sahabat dan juga anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Jadi itu antara buku-buku yang ditempatkan di di galeri Ustazah Asma. Kalau biasa orang datang galeri, saya akan duduk di sinilah. Saya akan duduk di sini. Siapa yang ingin berjumpa untuk ada yang ingin merakam kenangan, ambil gambar dan juga sign autograf. Okey, jadi belakang ni lah buku-buku yang dijual dan semuanya ada potongan 10%. Boleh dikumpul-kumpulkan, sebenarnya banyak, bukan sedikit. Masya-Allah, Allahu Akbar. Jadi alhamdulillah tuan-tuan puan-puan, sekarang kita akan bergerak. Okey, Cik Suami minta izin ya, kita nak bergerak. Okey, alhamdulillah. Sekarang saya nak kita nak tunjukkan koleksi yang ada. Okey. Sekarang kita pergi ke bahagian baju. Okey. Nampak kan? Okey, masya-Allah, muslimin-muslimat. Kepada para lelaki sekalian, bersedia. Sebab mungkin para isteri sedang melihat sekarang dan boleh pilih sekarang, decide nak bagi hadiah apa untuk isteri ataupun pada ibu, pada mertua dan sebagainya. Masya-Allah. Sekarang kita bermula daripada depan. Sorry. Kita bermula dari depan. Kita buat pusingan you ya. Okey, sekarang kita ada depan ni iaitu baju. Kita panggil ni. Ini kena gulungkan sebenarnya. Dia melekat. Okey. Kena gulungkan tu ya. Okey, ini adalah jubah, mini jubah. Masya-Allah. Saya ambil satu warna. Okey, mini jubah. Sebab ada orang bila dia bagi tahu ustazah ada jual jubah je ke? Saya tak biasa pakai jubah. Jadi tolong seorang tolong gulungkan tu sebab dia akan melekat. Gulungkan tu. Okey, ustazah, saya tak biasa pakai jubah, saya baru nak belajar. Jadi boleh tak saya nak pakai, ada baju kurung tak? Saya pun fikir baju kurung ramai dah orang buat, saya nak buat mini jubah. Jadi dia asalnya jubah, lepas tu kita buat kain dia jadi mini jubah. Subhanallah. Okey, ini contoh. Ada zip bahagian depan mudahkan yang menyusu dan ada poket. Subhanallah. Kemudian ada zip dan kain yang sangat sejuk, sangat selesa. Materialnya. Dan memang ramai cikgu-cikgu yang datang, dia kata ya Allah, elegan, selesa. Lepas tu dia berulang-ulang datang. Kita boleh tengok ada warna di sini brown, kemudian ada warna olive, subhanallah. Kemudian ada warna light purple. Okey, kemudian warna maroon. Okey, ini warna kesukaan saya. Okey, subhanallah. Kemudian ada warna brown. Mini jubah dengan kain dia pun cantik, selesa. Kemudian kita ada warna light grey. Kemasan kiri kanan dia sangat cantik. Ada warna blue, ramai orang suka blue. Subhanallah. Kemudian ada warna dark blue. Saya rasa ramai yang minat dark blue ni. Masya-Allah. Kemudian last kita ada warna dull purple. Subhanallah. Okey, ini contoh pemakai. Adik manis datang sini. Masya-Allah. Sini dik. Ini salah seorang staf kami. Nama siapa? Ismahani. Masya-Allah, Ismahani umur berapa? Saya umur 19. Okey, Ismahani berumur 19 tahun. Masya-Allah. Ini salah seorang staf kami di galeri. Tengok pakai tudung. Cantik tudung ni. Tudung beli mana? Beli dengan Ustazah Asma Harun. Ini tudung saya lah. Tudung kami Asma Harun. Samalah saya pun pakai tudung by Asma Harun. Masya Allah. Jadi Ismahani pun sekarang sedang memakai baju mini jubah. Okey, warna maroon. Okey, apa perasaan pakai baju mini jubah ni? Kain dia sangat selesa. Sebab saya pun ada satu warna dull purple ni. Sangat lembut. Lepas tu dia ironless. Cuma iron, kalau nak iron tu tacap-tacap saja. Okey, ironless ya. Dia ada poket belakang. Ada poket sebelah kanan. Dan kedalaman poket tu saya suka dalam. Memang dalam. Maksudnya ada orang buat poket tu kan, dia macam poket tu macam
sikit je, jadi letak handset ke apa tak selamat, bila duduk jatuh. Tapi memang tukang jahit ni kita ambil ni memang kita pesan poket tu biar ke dalam sebab supaya selamat. Okey, jadi inilah model kita. Terima kasih kepada adik Ismah ni. Okey, masya-Allah. Seterusnya, ini yang sekarang ni kita tuan-tuan puan-puan, kita bukan sekadar untuk ni malam ni, kita juga launching, buat perasmian pelancaran untuk ejen ataupun dropship. Kita panggil ejen je semua. Siapa yang nak menjadi ejen produk Ustazah Asma Harun, semua buku ke, jubah ke, telekong ke, semua banyak, semua boleh tinggalkan nombor telefon anda, kita akan hubungi ataupun tekan link yang kita kongsikan. Kita sekarang malam ni ada perasmian, kita buka ejen. Sebelum ni ramai orang tanya nak jadi ejen Ustazah, boleh tak, nak cari rezeki, kami memerlukan kerja sekarang ni banyak ni. Jadi kita nak berkongsi rezeki dengan lebih ramai orang, boleh tinggalkan nombor telefon dan ataupun tekankan link yang kita kongsikan untuk menjadi ejen. Okey, antara sekarang ni produk terbaru yang kita baru rasmikan pada dalam 2 minggu yang lepas, iaitu Telekom by Ustazah Asma. Masya Allah, Telekom by Ustazah Asma Harun. Kita boleh tengok kemasannya. Kain yang berkualiti tinggi, cotton yang berkualiti tinggi. Kemudian adalah tulis, okey, Asma Harun. Kita ada warna white. Okey, white. Kemudian ada warna silver. Subhanallah, warna silver. Kemudian ada warna latte. Coffee latte. Masya Allah. Okey, dah ramai dah yang beli dan bagi feedback. Sebenarnya yang paling utama, saya makan masa untuk keluarkan telekong dan ramai orang tanya, iaitu bahagian muka. Saya nak dapatkan bahagian muka ni, rasanya boleh letak kan sebab lama. Cuma kena tinggikan supaya, sebab bila goyang orang pening tengok. Okey, antara yang sebenarnya mencabar, saya nak cari telekong, nak cari pembekap nak dapat kualiti. Lama kami ambil masa ke sana ke sini dengan bincang dengan tailor dan sebagainya. Antara cabarannya, datang sini depan sikit, iaitu bahagian muka. Saya tahu kalau telekong bahagian muka paling utama. Dan antara kayu ukur saya adalah ibu saya sendiri. Saya bawa balik banyak telekong tapi ibu saya tak selesa bahagian muka, sehinggalah telekong ni dia selesa. Dia kata sedang elok dengan saiz muka dia, dengan itu, dengan ini, terletak elok apa semua. Akhirnya saya kata telekong ni akhirnya menjadi pilihan. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi inilah telekong by Ustazah Asma Harun dengan kain cotton yang berkualiti tinggi, tebal, ada 2 lapis bahagian atas. Kemudian bahagian kemasannya ni, bahagian bawah ni, kalau kita boleh tengok, bahagian kemasan ni sulaman yang indah, sederhana. Maksudnya bukanlah terlalu indah tapi sederhana. InsyaAllah mudah-mudahan kita bila kita solat, kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan yang indah. Okey, kita ada pilihan mungkin untuk remaja, suka warna pink, rose pink, kemudian ada warna dusty pink kan, warna pink yang muda lagi. Lepas tu ada warna lavender. Masya Allah, ada warna lavender. Okey, lepas tu ada warna plum, gelap sikit. Ini warna kegemaran saya juga. Kita pakai dekat rumah kan. Kalau kita nak pergi masjid, kita pilihlah warna yang terbaik, iaitu warna putih ataupun warna hitam bila keluar. Tapi untuk di rumah tak ada masalah pun untuk kita pakai warna-warna ni. Okey, kemudian warna peanut. Masya Allah. Hari tu Ustazah Fiza sedatang pun ada ambil satu telekong. Masya Allah. Kemudian ada warna dark chocolate. Ya Allah, ini antara warna pilihan ramai. Dark chocolate cantik sangat. Tengok kemasan bahagian kepala. Masya Allah. Okey, kemudian warna blue black. Ini pun antara yang blue emerald kan. Ramai sangat yang suka. Kemudian seterusnya warna black, warna hitam. Ini pun antara warna favorite. Masya Allah. Kalau kita boleh tengok 3 warna di belakang ni, dia ada kontra. Kan kontras lah. Okey, model kita untuk telekong main sini. Masya Allah. Kan gambar tu kan, siapa yang tengok gambar telekong Ustazah Asma, inilah orangnya, iaitu siapa nama dek? Laili. Sebenarnya Laili adalah pengurus bahagian buku. Yang post buku Ustazah Asma Harun, Laili lah. Dan kami sebenarnya ambil gambar photoshoot, kita tak guna orang lain. Saya, anak saya, Laili, lepas tu ada beberapa orang lagi lah. Jadi Laili pakai telekong by Ustazah Asma Harun. Kita tengok kelabuhannya. Okey.
Subhanallah. Okey, kita ada kemasan bahagian ni memanglah getah full, tapi kita masih boleh adjust dengan kita ada tali ni. Laili, apa perasaan pakai telekung ni, ataupun bagi feedback sikit? Dia selesa. Dekat bawah ni kita ada getah kain lycra, jadi dia boleh bentuk ikut muka kita. Jadi tak adalah nampak macam ada pipi lebih bila pakai telekung dari ustazah. Maksudnya anti tembam. Ya, betul. Jadi dia stretchable kat sini. Stretchable kat sini sebab guna saya, itu antara faktor memang nak cari bahagian dagu ni yang stretchable supaya boleh sesuai untuk pelbagai saiz muka. Betul. Kita dah test dengan muka yang kecil, muka yang besar dan sebagainya. Jadi insya-Allah kita, yang penting sekali juga bahagian atas kita ni tak keluar rambut. Itulah yang paling utama sebab aurat kita. Jadi kualiti cotton yang sangat baiklah, sejuk apa semua. Okey, terima kasih kelabuhannya. Pusing belakang. Okey, terima kasih Laili. Masya Allah. Okey, itu telekung Ustazah Asma Harun. Sekarang ada ramai juga yang tanya pasal tudung. Tudung bagi Ustazah Asma Harun. Kita ada banyak pilihan warna sebenarnya. Sangat banyak. Bermula dengan warna putih. Okey, white, warna putih. Semua adalah ni tagging Asma Harun. Warna putih. Makcik-makcik ramai suka warna putih, boleh terus buat telekung solat. Lepas tu suka pergi kelas ngaji lah, apalah kan. Tengok warna putih. Kain Koshibo yang bukan high class, high quality. Bukan Koshibo, sorry. Moskrip. Okey, tudung pula Moskrip high quality. Semua ni sekarang kita ada hampir semua penjibatan RM5 ke RM10 ke RM15. Okey, ni telekung yang saya pakai. Kalau orang tanya saya pakai warna apa tu? Ni dia. Warna apa ni? Cream. Warna cream. Kemudian kita ada warna brown. Cantik. Subhanallah. Warna brown. Okey, lepas tu kita ada warna mustard. Saya ada ni. Ni koleksi warna saya, mustard. Masya Allah. Kemudian kita ada warna pink. Okey, ini boleh terus buat kalau anak-anak puteri Islam. Okey, jadi pink. Kemudian kita ada pink belacan. Kita ada pink belacan. Masya Allah. Okey, kemudian kita ada warna lavender. Ini pun warna saya ni, kegemaran. Okey, kalau orang tanya saiz, nanti kita akan share saiz. Lepas tu kita ada warna purple, dark purple, maksud purple gelap sikit. Ini warna saya juga. Kebanyakannya hampir semua warna kat sini saya suka. Ya Allah, cantiknya warna hijau ni. Masya Allah, green emerald. Ni kalau orang yang orang pas sukalah ni. Warna hijau macam ni. Kita boleh terima ni. Tempahan banyak pukal kita terima. Tempahan pukal kita akan bagi harga murah. Ada orang kata saya nak buat untuk tempahan pukal untuk grup pengaji, grup masjid, grup muslimat. Kita akan bagi harga special. Untuk grup baju sekolah cikgu, memang kita boleh, sebab kita ada tailor sendiri, ada tukang jahit, kita boleh ikut semua saiz yang nak. Okey, seterusnya, cantiknya subhanallah, turquoise green. Cantik sangat tuan-tuan perempuan, turquoise green. Okey, kemudian kita ada saiz dusty purple. Nampak tak kecil comel? Ini budak sekolah rendah tu boleh pakai. Sebab tu saya nak sebut saiz kita. Dusty purple ni cantik lah. Ini warna baru. Ni dusty purple ni. Masya Allah. Okey, saya tak ada lagi warna ni. Okey. Warna dusty purple, kita punya saiz, kita ada 4 saiz. Bermula S. Jadi S ni orang kecil-kecil ataupun orang yang baru mula nak belajar, baru nak start, nak try pakai tudung bulat macam saya, boleh mula dengan S. Jadi S ni dia macam sedang elok dekat siku. Jadi boleh je kawan-kawan, sahabat-sahabat semua cuba pakai tudung bulat, nak tukar fashion. Nak campur-campur fashion, tudung bulat, tudung bawah, campur-campur kan, tudung kita panggil apa lagi fashion tu biasa? Shawl dan sebagainya. Jadi bolehlah buat nak pakai tudung bulat hari Jumaat contohnya besok. Jadi ada S, ada M, ada L dan ada SL. Kita ada 4 saiz tudung. InsyaAllah menepati semua saiz yang diperlukan. Kemudian ada warna blue grey. Okey, ada blue grey. Kemudian kita ada royal blue. Cantiknya royal blue, subhanallah. Kemudian kita ada dark blue. Dark blue. Ini warna-warna kegemaran orang-orang warga emas. Saya pun suka sebenarnya warna gelap-gelap macam ni. Kemudian kita ada light grey. Ya, grey muda sikit, light grey, Masya Allah. Kemudian kita ada dark grey.
Siapa yang selalu tegur saya cantik lah warna tudung Ustazah, saya selalu pakai dark grey ni. Ni lah warnanya. Masya Allah. Kemudian kita ada warna coffee. Tengok banyak sangat pilihan warna sebenarnya. Sebab tu kalau orang yang datang sini dia jadi rambang mata. Kemudian kita ada dark chocolate. Ini juga warna kegemaran saya, dark chocolate. Subhanallah. Kemudian last kita ada warna black, warna hitam. Masya Allah. Hitam itu menawan. Okey, subhanallah. Okey. Harga telekong semayang ni. Okey, sekarang harga telekong semayang less 135. 130. Lebih kurang 130. Telekong semayang tadi harga 130. Masya Allah. Okey, jadi sekarang kita pergi pada jubah pula. Jubah ada beberapa. Tengok, ini adalah jubah gold, cotton linen, cotton yang sangat berkualiti tinggi. Tengok, kita ada warna pink ni. Kemudian kita boleh tengok ia bersambung terus dengan inner. Okey, ini AH dia terus bersambung dengan inner. Jadi ada orang dia gatalkan bahagian atas ni, jadi jangan bimbang, dia bersambung dengan inner. InsyaAllah terus lengkap mematuhi syariat. Okey, kita ada warna biru. Kita ada warna apa ni? Brown. Masya Allah. Kemudian ada emerald green. Cantik sangat. Ini antara jubah saya yang paling banyak, yang saya selalu pakai. Sebab sangat selesa, cutting dia apa semua. Kemudian kita ada warna light grey. Lepas tu kita ada warna brown. Tengok kemasan dia, nanti kita ambil satu. Contoh kita ambil warna hijau ni. Tengok kemasannya. Masya Allah. Memang cantik lah. Kita ada depan ni, dan istimewanya ada poket kiri dan kanan. Itu di antara kelebihan. Ada poket kiri dan juga kanan. Kiri kanan poket, dan poket tu kedalaman yang safety lah, selamat kalau kita letak barang. Sebelah kunci, sebelah beg duit, ataupun sebelah handset. Okey, sekarang Ustazah sedang pakai baju apa tu? Saya sekarang sedang memakai baju yang ni. Okey, AH juga Ustazah Asma. Okey, dengan tudung Ustazah Asma yang ini, warna hijau ni. Ini dia. Ini pun poket kiri kanan, zip bahagian depan. Lepas tu juga ada terus inner. Bukan inner, kita panggil apa? Handsock. Terus ada handsock. Masya Allah. Jadi harga-harga tu nanti boleh pergi ke website kami. Kami ada website ueh.com. Nanti galeri ueh.com, nanti boleh tengok link yang kita kongsikan. Jadi di sini ada pilihan warna black, warna purple, warna biru, warna ni dan sekian-sekian. Okey, kita nak pergi laju sikit sebab ada perkara. Yang ni pula kita tahu ada ramai juga yang dah tengok. Ini kita ada saiz 2XL hingga 5XL. Kita di sini, subhanallah tuan-tuan puan-puan, kami menyediakan semua baju, ada semua saiz. Daripada S, M, L, SL, double SL, triple SL, 4SL dan 5SL. Sampai 5SL. Sebab itu janganlah rasa sedih Ustazah, susah nak cari jubah untuk plus size macam saya. Di galeri Ustazah Asma Harun ada menyediakan. Semua ini ada sampai 5SL. Masya Allah. Yang tadi tu ada sampai 3SL tapi katinnya besar. Sama juga dengan mini jubah, ada sehingga 3SL. Okey, kita boleh tengok jubah light. Okey. Jadi semuanya dalam range harga 70 lebih. 70 lebih, ada 80 lebih ada. Jubah light. Okey, tengok warna-warna yang ada. Kita boleh dekatkan, zoomkan warna-warna kot. Saya tak sebut dah ni warna-warna ni. Ni antara pilihan warna. Okey, sekarang yang last bahagian jubah adalah jubah light Valentino. Subhanallah. Ini saya berapa? 4SL. Nampak tu? Jadi insya-Allah sesuai. Ada semua saiz daripada S yang kecil sampailah 5SL. Contoh warna purple. Ini 5SL ni. Tengok kelebarannya 5SL. Masya Allah. Jadi insya-Allah semua saiz ada sehinggalah S. Yang kecil-kecil. Ini yang kecil-kecil S. Lah comel S ni. Dan istimewa ya, kalau siapa yang datang galeri Ustazah Asma Harun, anda kita pergi scarf dulu. Anda boleh terus potong sebab kita ada tailor dekat atas, kita ada apa kita panggil?
otter, ya tailor otter, nak potong pendek. Ada orang bukan potong pendek ni je, tangan pun kena potong pendek sebab dia comel sangat. Jadi kita terus saja boleh potong, tunggu lebih kurang setengah jam macam tu siap. Boleh potong pendek baju, potong pendek lengan pun boleh. Jadi terus kita ada bengkel jahit kita ke atas, ada lebih kurang dalam 6-7 orang tukang jahit. Jadi sebab tu orang yang datang galeri, dia terus boleh ikut saiz dia. Okey, sekarang ni antara pilihan niqab. Pudah, subhanallah. Ada pelbagai warna. Ada warna purple, ni adalah logo AH. Siapa yang pakai niqab, ada warna purple muda, ada warna purple gelap. Okey, macam ni lah lebih kurang kan pakai niqab ni. Ya Allah, ya Allah. Macam ni lah. Macam tu lah. Tiba-tiba okey. Jadi subhanallah. Ada warna grey, ada warna ni apa? Grey jugalah, dark grey, ada warna hijau, ada warna turquoise. Okey, subhanallah. Jangan tanya bila Ustazah Asma nak pakai niqab. Subhanallah. Okey, jadi di sini ada pilihan, siapa yang datang ada pilihan banyak sangat handsock. Handsock render. Cuba kita tengok handsock yang ini. Lepas tu yang peminat kalau saya selalu pakai handsock. Ini pun ada handsock yang yang ni ramai orang suka ni. Ya, dia panggil apa? Handsock t-shirt. Contohnya handsock t-shirt ni pun dah ada macam-macam warna. Bila kita pakai macam kita pakai t-shirt. Sangat selesa dan kebanyakannya ramai orang warga emas lah suka. Jadi kalau pakai baju t-shirt, pakai yang ni, InsyaAllah tak nampak ketat, tak ikut bentuk lengan tu. Jadi kalau pakai ni macam baju t-shirt yang pendek tu bersambung saja. Sebab tu kita panggil macam handsock t-shirt tu. Ada macam-macam warna handsock t-shirt. Lepas tu ramai juga yang tanya, Ustazah pakai macam mana? Saya biasa pakai ni tudung ni kan, saya pakai ni. Mana dah scarf ni, saya akan pakai scarf biasa ni. Mula-mula saya akan pakai scarf biasa ni. Ustazah sebenarnya perlu cari yang Ustazah pakai yang tu. Okey. Saya akan pakai scarf biasa. Sebab ramai yang tanya, Ustazah pakai macam mana nampak terletak elok. Saya akan pakai scarf biasa ni dulu. Ini scarf biasa. Dek, tolong buka je. Okey. Betul lah Ustazah perlu pembantu lah bila Ustazah bergerak. Kan daripada tadi. Yang tolong pegangkan baju apa semua. Okey, sekarang saya pakai scarf biasa, saya lipat macam ni. Sebab orang ramai yang tanya, jadi saya akan jawab malam ni. Pegangkan mic. Okey, sebab mic ni sebenarnya kalau boleh gantung, kita gantung. Bukan sebab ada yang tak bunyi tadi. Ada yang tak dengar tadi. Saya kena gantung semua. Okey. Allahu Akbar. Kenapa dia tak lekat ya? Okey, saya akan pakai macam ni. Kan? Saya pakai. Kemudian, saya akan pakai yang ni. Dekat luar. Maksudnya, mula pakai yang ni. Lepas tu, bahagian atasnya saya pakai lagi yang ni. Supaya dagunya terkeluar. So, yang ni saya akan ke belakang sikit. Yang ni akan ke belakang sikit. Okey. Yang ni kita akan buat sampai ke belakang sikit. Supaya yang ni juga ke depan. Jadi kemas. Subhanallah. Yang ni saya rasa ni yang lain ni. Okey, tak apa. Terima kasih. Okey, kita akan gerakkan ke depan. Dan kita ada juga niqab yang keluar mata macam Nilofa. Masya Allah. Tapi Nilofa selalu pakai yang warna putih kan. Jadi kita kena cari warna putih. Mungkin orang nak cari Ustazah nak niqab Nilofa. Okey, subhanallah. Jadi saya rasa macam nak kena check. Ini antara pilihan kita adalah. Okey. Sebab yang penting kita nak yang grip yang boleh ikut ni. Okey, subhanallah. Last kita ada, tiba-tiba ada pelajar sekolah. Mari sini je adik. Ni malam-malam ni daripada mana ni adik ni? Masya Allah. Kena buka juga akhirnya. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustazah. Macam mana boleh sesak tengah malam ni budak sekolah ni? Itulah saya pun terlalu kat depan tadi. Oh, pandai berlakon ya, Masya Allah. Mak mana mak? Mak saya kat belakang tu. Umur berapa ni dek? Oh, tu ke?
Dik, apa ni? Umur berapa ni? Umur saya 24. Oh, 24. Tapi tak lulus sekolah lagi. Ya, betul. Subhanallah. Sebenarnya nama ini adalah salah staf kami. Namanya adalah Najiha. Masya Allah. Najiha adalah staf bahagian unit media. Unit media yang banyak buat poster, lepas tu edit video Ustazah Asma Harun. Ini media kita, Masya Allah. Dan ketua media kita adalah Syirah. Syirah masuk kejap. Mem Syirah. Ni ketua media kita ni Syirah. Tutup muka pula. Okey, subhanallah. Kalau orang selalu tengok video live, video pendek apa ni lah ketua unit media kita. Nama siapa? Syira. Syira, subhanallah. Shishi, kita panggil dia. Terima kasih Syira ya, selalu menyokong kita. Okey, sekarang ni kenapa saya tunjukkan baju sekolah ni? Ustazah Asma Harun, di bawah gaya Asma Harun, alhamdulillah kita mula pelancarannya hari ini. Kami membekalkan kelengkapan baju sekolah kepada muslimah. Kita memang galeri pakaian semua muslimah. Tapi kalau orang yang datang, kita akan jumpa juga baju kurta lelaki. Sebab ada isteri dia nak sepasang dengan suami, jadi kita buat pilihan tu. Jadi ini antara contoh pakaian baik Ustazah Asma Harun. Jadi logo tu sebab baju sekolah kita pakai kat dalam lah logo. Adik-adik bila pakai tudung Ustazah Asma Harun, apa perasaan adik? Tudung ni tak jarang dan tak adalah risau-risau terbang-terbang angin ke. Oh ya, sebab apa terletak elok? Betul. Oh, kalau biasa ke terbang? Kalau tudung sekolah saya dulu dia terbang-terbang kat belakang ni. Oh, sebab dia macam mungkin nipis dan sebagainya. Oh, okey. Jadi kesan kepada belajar tu macam mana? Macam belajar, khusyuk dalam belajar. Khusyuk dalam belajar. Subhanallah, terbaiklah adik ni. Okey, tapi walaupun umur 24 memang macam pelajar sekolah, memang kita minta Najiha pakai set supaya orang terus nampak. Dan saya dapati ada kawan saya kata, dia kata kawan saya lah cakap, Asma, tolong sediakan baju sekolah yang ada, kita panggil apa ni? Grip, bukan grip, kita panggil cuff. Ni ada ni lah kancing ni. Sebab dia kata susah sangat nak cari, kadang-kadang pergi merata nak cari. Sebab sekolah agama dia memang nakkan yang ada cuff macam ni. Cuff ke apa kita panggil? Macam tu lah. Jadi macam adik Najiah kita ni lah sekolah agama ya. Yes. Alhamdulillah, Masya Allah. Okey, jadi baju nampakkan kain. Okey semua. Okey, sekarang kita nak tengok ni, apakah warna-warna? Terima kasih pada adik Najiha. Ni tak mandi lagi lah ni daripada sekolah sampai ke malam. Macam itu model baju sekolah kita. Okey, cara kita tengok, kita ada sediakan daripada sekolah rendah, tudung untuk sekolah rendah daripada kecil semuanya. Inilah maksudnya baik Ustazah Asma Harun. Tudung Koshibo yang berkualiti tinggi dan tak jarang. So daripada kecil kita kena latih dah. Kan ada warna purple, ada warna peach, ada warna kuning, dekat lalu ke tepi-tepi je. Ada warna hijau, ada warna pink. Lepas tu tudung bulat, ada warna hitam, ada warna biru, ada warna kuning, ada warna purple, ada warna hijau dan warna putih yang dipakai. Dan kita cuba memenuhi semua keperluan warna tudung yang diperlukan. Kalau ada lagi warna tudung sekolah yang belum ada nampak, sila tinggalkan komen, nanti kita akan sediakan. Kita kalau boleh nak sediakan semua warna tudung yang mungkin kita tak tahu kurikulum apa lagi, warna apa lagi. Jadi kita tengok baju sekolah daripada sekolah rendah. Okey, tengok Asma Harun, mungkin anak kita semangat lah. Oh, pakai baju sekolah Asma Harun. Macam tu kan. Jadi samalah, kita ada warna purple, kemudian kita ada warna kuning, kemudian kita ada warna kuning cerah sikit. Contoh macam ni. Oh, sorry. Okey. Jadi lepas tu kita ada warna hijau. Warna biru ni ramai kan, pengawas kan. Warna hijau muda sikit, baik Asma Harun. Ada semua saiz. Kalau boleh rasa kain, siapa nak rasa kain, dan harga yang kita letakkan harga yang berpatutan, sepasang RM55 dengan kain. Tudung pun bermula daripada RM20. Sebab baju sekolah, tudung yang kita tahu dari sudut kemampuan. Okey, lepas tu warna biru ni, warna kuning, warna purple. Okey, lepas tu kain, jahitan kain yang berkualiti. Maksudnya bukannya getah full, tak. Kita ada juga bahagian tengah ni ada hood. Okey,
warna biru gelap, warna biru terang sikit, warna coklat, warna hijau, warna hitam, warna biru biasa. Subhanallah, kita cuba melengkapkan semua keperluan adik-adik anak-anak muslimah kita. Jadi insya-Allah mungkin untuk sekolah pada tahun hadapan. Dan kami juga akan membekalkan pakaian sekolah percuma kepada asnaf fakir miskin. Sebab itu bila membeli set baju sekolah contoh daripada Galeri Ustazah Asma Harun, setiap pembelian tu adalah pemberian. Dan hasil pada jualan, keuntungan apa kita akan berikan. Mungkin kita akan cari 1,000 ke 2,000 ke anak-anak asnaf fakir miskin yang kita akan bagikan baju sekolah secara percuma. Itu memang kita dah rancang daripada awal. Peringkat awal sebenarnya kita nak buat baju sekolah percuma kepada asnaf fakir miskin daripada semua orang ramai, tetapi lepas kita bincang-bincang kita kata kita jual juga. Dalam masa sama kita akan berikan baju-baju sekolah ni percuma kepada asnaf fakir miskin. Masya Allah. Dan yang terakhir tuan-tuan dan puan sekalian, ini adalah sudut yang istimewa. Nampak kan banyak ni, Masya Allah, Ustazah Asma Harun dan madu-madunya. Siapa yang nak berkalan dengan madu saya pun ada madu juga. Tapi madu yang manis-manis sangat. Jadi, Masya Allah, belakang ni adalah himpunan makanan sunnah lah. Baik Asma Harun. Okey, kita bermula dengan kurma. Sekarang ada kurma ajwa. Dekat sikit, dek. Kurma ajwa yang premium, AA. Yang kalau kita boleh tengok belakang ni kan, gemuk-gemuk, segar-segar. Fresh, memang sedap. Bukan manis sangat. Kita tahu antara hadis Nabi SAW berkenaan dengan kurma ajwa, siapa yang memakannya 7 biji pada waktu pagi, pada hari tersebut ia tak akan terkena racun, gangguan, sihir, insya-Allah. Jadi itu daripada hadis Nabi yang sahih tentang kelebihan kurma ajwa. Okey, dan kami okey, ini kurma ajwa. Kemudian kita ada kurma Madinah. Kita ada kurma Maryami. Okey, kurma ajwa dengan berat 500 gram hanya RM60. Sebenarnya bukan kami menjual dengan harga yang berpatutan. Bukan mudah nak dalam 500 gram dengan harga RM60. Dan ada ejen. Siapa nak ada ejen kurma, nak semua produk ni boleh jadi ejen. Mungkin anda kata Ustazah nak jadi ejen makanan sunnah, dipersilakan. Kurma ajwa pun dia ada beberapa grade. Jadi grade ni adalah premium AA plus. Okey. Jadi kita ada kurma Maryami. Ada orang minat kurma Maryami. Jadi kurma Maryami kita RM35 untuk 500 gram. Kemudian kita ada kurma Madinah, harganya ada RM20. Ada juga orang yang minat kurma Madinah. Subhanallah. Kemudian ada yang packing kecil. Lepas tu kita ada kismis. Sebesar ni kismis banyak ni, 250 gram besar ni, harga RM10 sahaja. Semuanya bukan tinggi. Kalau ada orang datang, ada air-air lah. Okey, sekarang kita pergi pada madu-madu Ustazah Asma. Kita ada madu sidir. Masya Allah, madu yang disebut King of Honey. King of Honey, antara madu yang terbaik lah di dunia. Di antara madu yang terbaik. Madu sidir yang dikenali sebagai, yang dihasilkan di negara Yaman sebagai madu lebah terbaik dan digelar King of Honey. Keistimewaan madu lebah ini adalah kerana pokok-pokok sidirnya yang terpelihara dari kawasan pergunungan Hadramaut letak. Sebab ni nanti lengoh. Okey, jadi ini adalah madu sidir. Jadi antara madu yang terbaik, dan sebenarnya orang terkejut dengan harga madu sidir kita. Bila kita buat less %, ada jimat RM13. Jimat RM13 madu sidir kita. Daripada 130 jadi RM117 saja. Jadi orang yang dah biasa dan pernah makan madu sidir, dia tahu bagaimana perbezaan dengan madu-madu yang lain. Jadi yang seterusnya iaitu madu habbatus sauda. Kita nampak warna hitam tu, madu habbatus sauda adalah madu dan semua ini adalah madu yang disahkan, diyakini asli. Adalah prosesnya, kemudian ada persijilan asli. Saya pergi kilang tempat, maksudnya madu, tempat import madu ni, bagaimana owner pergi ke tempat sendiri dan dapatkannya di negara-negara yang Yaman, daripada Pakistan antaranya. Okey, madu habbatus sauda adalah madu asli yang dicampurkan dengan habbatus sauda. Okey, jadi ada orang memang mengamalkan banyak testimoni madu habbatus sauda ni. Testimoni yang sangat bagus tentang madu habbatus sauda berkaitan dengan penyakit. Okey, kemudian kita ada madu cengkeh. Dan kita akan rasa macam cengkeh-cengkeh, rasa macam rempah. Ada orang ingat cengkeh tu di blend, kemudian dicampur. Tidak. Dia sebenarnya madu cengkeh ni, madu asli cengkeh ni adalah lebah yang membina sarang di pohon cengkeh.
Sebab itu dia ada rasa cengkeh. Sedap rasa dia. Siapa yang tak pernah rasa madu cengkeh, dia akan suka. Dia akan rasa tak rasa sangat cengkeh tu, tapi ada rasa-rasa dia. Okey, kemudian kita ada madu flora. Madu flora adalah madu yang daripada himpunan bunga-bunga, banyak bunga. Sebab tu namanya flora dan gambar bunga-bunga. Kalau tengok dekat memang ada tulislah Asma Harun, ini adalah keluaran daripada kami. Jadi kami bertanggungjawablah untuk menjaga kesahan, keaslian tu. Okey, kemudian kita ada madu lemon. Ini ramai sangat budak-budak suka. Anak saya yang tak suka madu pun suka. Sebab dia rasa lemon. Kan? Dia bukan sebab campur lemon ataupun diberahkan lemon, tak. Tetapi lebah membina sarang di pohon lemon. Pokok lemon. Sebab tu dia ada nama madu lemon. Khasiat dia ialah untuk vitamin C tinggi. Kalau anak demam ke apa, kadang kami bagi yang anak batuk pun, kami bagi yang ni je untuk minum apa semua, insya-Allah. Sebenarnya tak lama pun. Kalau kita tak membiasakan anak kita dengan ubat, kalau sakit, demam, batuk, sebab benda tu common kan, mudah je nak kena virus kan. Jadi sebenarnya bila dah membiasakan dengan kalau sakit, okey minum madu apa semua dan jadi amalan, sebenarnya dia cepat cure, cepat sembuh. Okey, subhanallah. Kita ada yang istimewa di bawah ni, apa dia? Iaitu kacang-kacang. Siapa yang tengok iklan kami, ya Ustazah susah nak ambil ni. Macam mana kalau orang nak membeli ni, dek? Dia dah jadi tinggi sangat. Tak boleh ni, tinggi sangat ni. Nak ambil pun tak lepas. Okey, kita ada kacang pistachio. Orang panggil kacang cerdik. Dan kacang kami, ramai orang bagi feedback, dia akan ulang-ulang. Sebab apa? Dia tak kering sangat, dia segar. Bukannya macam kacang yang dah lama sangat, tak. Sedap kita makan, iaitu kacang pistachio. Bagi kacang cerdik kan. Kita tahu kelebihan kacang pistachio, baik untuk minda, tinggi serat dan protein, meningkatkan kesihatan mata, meningkatkan pasiran darah merah, menyumbang pada kesihatan jantung. Subhanallah. Kemudian kita ada kacang gajus, ya Allah, yang dah, dan kita boleh tengok segar, cantik, semua ni boleh jadi ejen. Jadi kacang gajus kelebihannya kesihatan otot dan badan, mengurangkan risiko diabetes, meningkatkan sistem imunisasi, meningkatkan kesihatan tulang dan gigi. Itu antara, sebab kandungan dalam kacang inilah yang membantu dan yang memberi tu. Itulah Ustazah Asma Harun, memberi sambil memberi. Dan yang terakhir iaitu kacang badam. Ramai juga orang suka makan ni kacang badan, rasa pahit-pahit ni. Menguatkan ingatan, melancarkan peredaran darah, menghalang pembentukan batu karang, membantu menghalang kereputan tulang, merendahkan risiko darah tinggi, serangan jantung dan sebagainya. Dan kita tahu memang kacang-kacang yang berkualiti ni, dia ada banyak kebaikannya. Subhanallah. Ini kita dah nak habis dah ni, tuan-tuan puan, saya tahu dah lama, dah lengoh ya semua support. Dah kurang orang dah tak ni. Subhanallah. Kita ada air zam-zam, tuan-tuan puan-puan. Air zam-zam. Dan kita maklum dan kita makruf, kita tahu bahawasanya sekarang tak ada umrah, tak ada haji pun tak ada hari tu. Jadi ramai orang terputus air zam-zam. Okey, air zam-zam susah nak dicari. Kalau dulu kita ada mutawif yang balik kan, umrah apa semua. Jadi air zam-zam ni 5 liter besar lah. Ramai yang mencari air zam-zam sekarang. Siapa nak jadi ejen air zam-zam di bawah Ustazah Asma Harun pun boleh. Jadi ejen boleh ambil pokal banyak, sebab kita ambil direct daripada Arab Saudi. Sebenarnya Ustaz Azmi Dimash kita pembekal terbesar air zam-zam. Walaupun mungkin ada orang tanya, Ustazah boleh ke jual air zam-zam dalam keadaan ni? Ya, lulus masuk lepas custom dan sebagainya, sebab dalam keadaan air zam-zam dah terputus. Jadi insya-Allah diyakini disah air zam-zam yang ori, yang memang import direct daripada Arab Saudi. Okey, jadi 5 liter dengan harga 130. Jadi bila kita less 10%, lebih kurang potongan hampir RM15, RM10, RM12 macam tu lah. Dan kebanyakan kalau kita tengok kat pasaran, orang jual air zam-zam sekarang dalam 150 ke atas. Jadi kami masih lagi menjual dengan harga yang mampu milik, sebab ambil direct pada Arab Saudi dengan kos pengangkutan apa semua pun sangat tinggi. Sekarang dah makin tinggi. Maksudnya kita menjual bukanlah kerana tak ambil untung yang banyak. Sekadar cukup lepas dengan modal yang kita keluarkan, dan kita boleh berkongsi rezeki dengan ejen-ejen yang boleh dapat rezeki daripada produk-produk kita. Okey, kalau kita tengok atas ni, last but not least, kan, subhanallah, kita ada minyak zaitun. Ini antara minyak zaitun terbaik, dikatakan terbaik dunia itu daripada Palestin. Masya Allah, hanya harga RM65. Yang ni ada yang 65, Alno, extra virgin, semuanya yang pure. Subhanallah. Ada yang itu tak ada Ustaz, yang Wultan tu. Wultan. Oh, dah habis. Ada yang sebenarnya paling murah harga 35
Kita jual, rupanya dah habis dalam proses, nanti kita bagi. Maksudnya ada orang kata, Ustazah ada tak minyak zaitun yang murah lagi? Amalan saya setiap pagi wajib ambil madu, kemudian minyak habatus sauda. Ni saya akan ambil minyak habatus sauda pure. Kita pun ada minyak habatus sauda yang pure, kemudian minyak zaitun, minyak habatus sauda, madu. 3 tu amalan rutin kami suami isteri untuk mengekalkan kecerdasan kesihatan. Jadi biasa saya akan ambil 1 sudu madu, saya akan campur dengan segelas air. Kemudian saya ambil 1 sudu, beberapa titis ni lah, kadang hampir setengah sudu macam tu, minyak habatus sauda. Saya tak dalam sudu, saya pun masuk ke dalam mulut, saya tolak dengan air madu. Sebab kalau tak saya akan rasa pahit dan rasa panas dekat tekak. Lepas tu saya ambil 1 sudu minyak zaitun dan saya letak dalam mulut, saya tak telan lagi. Saya akan tolak, saya akan minum bersekali dengan air madu sampailah habis. Itulah di antara amalan saya setiap hari untuk mengekalkan kecerdasan tubuh badan, akal fikiran dan sebagainya. Dan kita perlu sihat dan kuatkan banyak kerja amal yang kita nak buat. Masya Allah, Allahu Akbar. Sekarang kita tengok kat sana ni, tiba-tiba nak lari. Cik suami. Masya Allah. Ni Ustaz Azmi. Ustaz Azmi cakap sikit Ustaz Azmi. Okay, sure. Okay, Ustaz Azmi ni antara ialah kuda perang kita. Kalau saya nak tunjuk, alhamdulillah sekarang ni dah pukul 11, tapi staff ni Masya Allah, kita boleh tengok staff ni bekerja keras ni. Sekejap Ustazah nak ni. Itulah yang nak kena gulung tu kan. Dia melekat. Okey. Kita ada di belakang, jangan ni Ustaz Raja. Okey. Ustaz Raja bahagian apa? Saya bahagian media. Okay, Ustaz Raja ni bahagian media. Kita semua staff 36 orang. Kita ada unit media, kita ada unit dakwah, kita ada unit kebajikan, kita ada unit media, kita ada unit ekonomi, kemudian kita ada unit unit jahitan, macam tu lah. Terima kasih Ustaz Raja. Duduk Ustaz Raja kerja daripada mana? Balakong. Staf kami jauh-jauh. Ada Kelang, ada Shah Alam, ada Balakong, ada Sungai Buloh, lepas tu ada Gombak, ada Melaka. Dah mereka memang sanggup untuk sama-sama bekerja dengan Ustazah Asma Harun, dengan kita semua. Itu Najihah. Ni Puan Zura, subhanallah, dengan ada anak-anak yang kecil. Ni Jannah Laili, subhanallah. Tengok kita kat belakang ni. Mari sini Jannah. Subhanallah. Ini adalah ketua unit ekonomi kita. Nama siapa? Jannah. Masya Allah. Itulah tim Ustazah Asma. Kadang kita bekerja sampai 11 malam. Kadang ada waktunya kerja sampai 12 malam. Adanya sampai 2 pagi. Kita sama-sama melakukan jihad ekonomi kita. Masya Allah, Allah Akbar. Inilah suasana. Kita ada fitting room. Kalau siapa yang datang. Lepas tu tempat selesa. Kalau ada orang yang nak tumpang solat, kita ada surau. Kemudian biasa ramai orang datang, biasa orang perempuan yang dia akan suka duduk sini lah sebab dia dengan Ustazah. Lepas tu encik suami akan, yang lelaki tunggu sana, tempat duduk untuk lelaki ada tunggu di situ. Masya Allah. Jadi nanti dah habis PKP, semua keadaan okey, kita jemput. Kita jemput semua muslimin-muslimat datang. Daripada jauh dan dekat. Okey, ni kita ada kotak istimewa by Ustazah Asma Harun. Okey, exclusive by Ustazah Asma Harun. Masya Allah. Kita ada 2 saiz. Satu saiz yang normal saiz, sedang elok, ngam-ngam. Siapa yang nak jadikan hadiah contoh telekong, kotak ni sebenarnya kena extra sebab memang mahal. Jadi extranya RM10. Jadi kalau siapa yang nak, Ustazah tolong tim Ustazah siapkan telekong dalam kotak dan tuliskan terus. Mungkin nak post direct kepada penerima hadiah. Nak buat surprise dekat mak ayah ke, nak surprise dekat adik-beradik ke, kan, dekat isteri ke. Jadi dia terima tu dengan kotak yang cantik. Kita seal dengan bubble wrap supaya kotak ni tak rosak. Subhanallah. Jadi ada 2 saiz. Ini saiz yang biasa, ini saiz yang besar. Ada juga yang nak saiz yang besar. Dah jatuh. Okey, sorry. Saiz besar ni bila beli banyak-banyak, beli jubah, beli tudung apa semua, dia nak beli macam-macam kan. Jadi ada kotak yang besar, ada kotak yang sederhana. Subhanallah. Jadi boleh nampak, selamat datang ke galeri Ustazah Asma Harun. Kami mengalu-alukan kedatangan. InsyaAllah anda akan dilayan dengan istimewa oleh staf-staf kami. Kami ada ramai. Tadi Adelina tak nampak, dia pergi menyorok. Raja ni tadi kan, Raja ni staf kami bagian media. Lepas tu isteri pun bertugas dengan kami. Kat sini ada ramai ibu dengan anak.
ibu dengan mertua, lepas tu suami isteri ada berapa pasang, jadi kita kerja sebagai sebuah keluarga yang besar. Masya Allah. Jadi kami alur-alurkan datanglah beramai-ramai, nanti dah PKP kita dah selesai. Sekali memang agak kuranglah orang yang datang, kita faham situasi yang agak tenat, ekonomi dan sebagainya. Jadi kami tetaplah meneruskan perjuangan ni. InsyaAllah ada rezeki untuk bahagian kami, untuk kami meneruskan kerja dakwah dan kerja kebajikan. Jadi ada orang tanya, Ustazah, Galeri Ustazah Asma di mana? Okey, terletak di Senawang Negeri Sembilan. Landmarknya sangat mudah, cari je Maiden Senawang. Maiden Senawang, kalau keluar je tol Senawang, terus akan nampak Maiden sebelah kiri. Akan nampak Maiden sebelah kiri, kita akan nampak shop lot tepi Maiden tu yang depan Jekyll. Kami adalah di barisan paling belakang. Kami berada di corner lot. Mesti akan nampak sebab akan jumpa nampak gambar Ustazah Asma Harun besar-besar tepi dinding. Jadi insya-Allah di sini kalau ada banyaklah pilihan kalau datang sini, kedai makan apa selesa lah, parking pun banyak, mudah dan sebagainya. Nak solat daripada jauh ke apa, insya-Allah. Jadi cari je Maiden Senawang, kita akan cari Galeri Ustazah Asma, akan jumpa. Alhamdulillah, subhanallah, terima kasih. Ada tak soalan-soalan yang ditanya yang saya tak terjawab ya? Okey, kita boleh nampak sana ada gambar Kaabah. Belakang tu apa, ada gambar Kaabah, ada bunga-bunga. Sini kat suasana yang sejuk, masya-Allah. Cuba menjadikan Galeri Ustazah Asma ini selesa. Kanak-kanak, kita ada ruang budak-budak berlari depan ni. Apa-apalah cadangan nak diberikan kepada Galeri Ustazah Asma, kalian boleh berikan kepada kami, insya-Allah. Alhamdulillah. Saya pakai saiz L. Saya pakai tudung saiz L. Jadi ada orang yang mungkin plus size, dia boleh pilih saiz SL. Sebab apa? Kami akan beza 2 inci. Setiap tudung beza 2 inci. Jadi kalau SL 2 inci lagi labuh. Kemudian kalau M 2 inci kurang daripada L. Kalau S lagi 2 inci kurang. 4 inci lah kurang daripada ni. Jadi macam tu lah. Saya pakai tudung saiz L. Okey, kalau yang melihat di IG, sebab lepas kita share live ni, dia akan hilang tau. Jadi tolong DM. Siapa yang nak jadi ejen ke apa, tolong DM. Tapi tengok balik post ni selepas itu. Sebab biasa IG macam tu. Tapi siapa yang berminat nak tanya apa, DM. InsyaAllah sebagai sebaran cadangan, sebaran teguran kami terima. Alhamdulillah, Masya Allah. Kita bersiaran tadi dalam pukul berapa? 9.30, 10.30, sejam setengah dah. Jadi sekali lagi yang terakhir, sempena ulang tahun pernikahan saya dan juga encik suami, iaitu pada 6 hari bulan 11. Kami nikah pada 2006. 6 hari bulan 11 2006 tak 2005, kami nikah 2005. Jadi betul lah 2005, cukup 15 tahun. Yang ke-15, alhamdulillah, Galeri Ustazah Asma semua produknya memberi tawaran istimewa 10%. Buku, makanan sunnah, baju-baju, telekong semuanya. Dan sempena ulang tahun pernikahan ini kami bagi 3 hari, iaitu Jumaat, Sabtu, Ahad. Dan sempena ini juga kami buat pelancaran sesiapa untuk menjadi ejen. Di bawah Ustazah Asma Harun, kita namakan Tuah. Tim Ustazah Asma Harun. Tuah, TUAH. Tuah, Tim Ustazah Asma Harun. Dan nanti tinggalkan, kita akan masuk dalam satu grup Telegram, kita akan guide. Kita akan bagi semua gambar-gambar yang diperlukan dan sebagainya. Sama-sama kita berkongsi rezeki. Alhamdulillah. Saya sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah. Sayang semua. Sayang. Masya Allah. Kerana Allah, kerana Rasulullah. Di sini kita bertemu, di syurga Allah kita bersatu. Mohon maaf salah dan silap. Terima kasih. Sehingga bertemu lagi. Selamat malam Lailatul Sa'idah. Selamat malam yang membahagiakan. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.